Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi di subtopik yang terakhir dalam bab yang ke-11 ini, iaitu 11.6 simetri putaran. Okey, dalam subtopik ini ada dua sahaja perkara yang kamu kena tahu. Yang pertama, kamu kena tahu apakah itu simetri putaran. Okey, menerangkan simetri putaran itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu kena tahu macam mana nak menentukan peringkat simetri putaran. Okey, peringkat simetri putaran. Okey, kita akan tengok dulu. Kamu kena kenal dulu apakah yang dipanggil simetri putaran. Okey, benda ni tidak susah. Sebenarnya sangat mudah. Dia tak ada apa-apa rumus, tak ada apa-apa pengiraan. Hanya konsep sajalah. Okey. Okey, yang pertama dulu simetri putaran. Apa itu simetri putaran? Okey, simetri putaran. Kalau tengok ayat dia dalam buku teks di muka surat 234, okey, ayat dia kata suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Nampak macam ayat dia panjang tu. Okey, tapi kita tengok dari segi gambaran dia. Okey, jadi untuk itu kamu boleh tengok aktiviti di bawah dia di muka surat yang sama 234. Okey, kamu scan dia punya kod, dia ada di sebelah tepi ni. Ni, okey, kamu scan kod dia ni. Kamu boleh try lah main-main dengan apps itu Okey, tapi saya tunjuk jugalah di sini Okey. Okey, jadi bila kamu scan itu dia akan dapat macam ni lah, dia keluar benda ni. Okey, kalau kamu tengok di atas ni dia ada bagi ni lah, video macam mana dia buat. Okey, tapi tak apa. Okey, apa yang perlu dibuat? Senang saja, kamu tengok saja ada dua ni button ni. Kamu hanya perlu ubahlah. Okey, contohnya kalau saya ubah yang ini, maksudnya dia akan berputar. Kamu tengok putaran dia tu lawan arah jam kan. Dia berputar macam ni. Ini lawan arah jam lah. Kalau yang di bawah tu, di bawah ni objek itu akan berputar mengikut arah jam. Ini tulis mengikut arah jam. Okey. Jadi poinnya di sini simetri putaran itu, apa yang dikatakan simetri putaran tu? Okey, suatu objek asal dia macam ni. Okey, kalau kamu putarkan dia, kalau yang ini lawan arah jam, bila kamu putarkan dia, kamu tengok di C. Okey, ini C tu, kita tengok ini titik C asal dia di sini. Bila kamu putarkan dia tu, adakah dia akan menjadi bentuk asal dia selepas suatu sudut? Kamu tengok bila cikgu putarkan. Okey, sekarang C tadi asalnya di situ, C itu sudah berada di sini. Dia masih mengekalkan bentuk asal dia selepas diputarkan beberapa sudut. Jadi itulah yang dipanggil sebagai simetri putaran. Jadi kalau objek itu boleh diputarkan, kalau cikgu putarkan pada suatu sudut tertentu, dia kembali kepada bentuk asal dia, maka objek itu mempunyai simetri putaran. Senang sahaja konsep dia. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan simetri putaran. Tidak susah, memang senang sahaja Okey, kalau saya teruskan putarkan lagi. Okey, C tadi tu dia sudah berputar daripada sini ke sini. Lepas tu C tadi tu dia akan bergerak ke sinilah pula, kan? Jadi saya akan putarkan lagi. Tengok C kamu tengok satu titik sahaja. C itu dia sekarang ni dia berada di sinilah pula. Okey. Dan bila kita putarkan lagi sekali, dia akan kembali ke tempat asal dia. Jadi dalam sepanjang putaran itu, dalam sudut yang tertentu, contohnya dalam kes ini, bila dia sampai sudut 120, dia kembali kepada bentuk asal dia. Bila saya putarkan lagi pada sudut 240, dia kembali kepada bentuk asal dia lagi. Jadi bila dalam keadaan itu, kita panggil objek itu mempunyai simetri putaran. Senang saja. Okey. Samalah juga kalau cikgu putarkan kalau mengikut arah jam. Jadi kalau contohnya putaran ikut arah jam, bila kamu gerakkan ini, maka dia akan berputar. Kamu tengok kedudukan C ataupun mana-mana titik lah. Saya tengok C lah yang atas ni. Okey. Bila kamu gerakkan, alihkan, pada satu sudut tertentu, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Sekarang C sudah berada di sini, kan? Jadi kalau maknanya sekarang ini dia boleh kembali kepada bentuk asal dia selepas sudut diputarkan sebanyak 120 darjah. Jadi objek itu mempunyai simetri putaran. Kalau objek itu tidak ada simetri putaran, dia tak boleh jadi bentuk asal dia selepas diputarkan. Nanti kita tengok contoh-contoh objek yang tidak ada simetri putaran. Okey, kamu boleh adjust lah di sini. Dia punya size segitiga tu, boleh adjust lah sebab kasih besar sikit ke. Terpulang pada kamu mana mau letak dia punya bucu-bucu dia tu segitiga yang ini dia memang sama sisi lah panjang dia Jadi kamu boleh gerakkan titik-titik bucu dia tu berdasarkan kesukaan kamu lah, ikut suka kamu lah, mau besar ke mau kecil ke. Okey. Jadi kita kenal sudah, kamu kenal sudah apa itu yang dipanggil sebagai simetri putaran. Okey, sekarang kita nak tengok yang kedua, iaitu
cara kita menentukan berapa peringkat simetri putaran itu ada. Berapa peringkat. Okey. Jadi cikgu ambil contoh yang sama macam tadi. Okey, contoh yang sama ni. Jadi kalau kita nak tentukan peringkat, sebelum tu cikgu kecilkan dululah sikit sebelum kita menentukan berapa peringkat putaran, cikgu undur balik yang ini tadi Okey. Kita ambil yang ikut arah jam lah Kita tengok balik. Sebelum cikgu kira berapa peringkat dia, kita tengok balik, kita test balik. Okey. Jadi berapa peringkat simetri putaran yang ada, senang saja. Okey, cuba kamu gerakkan ikut arah jam. Tengok satu titik saja. Kamu pilih titik kegemaran kamu. Contohnya saya pilih titik C. Kan asal ni objek asal dia ni. Okey, sebelum diputarkan. Selepas diputarkan titik C tu, okey, C tu pada satu masa selepas diputarkan, okey, selepas sesuatu sudut, contohnya 120 lah, titik C tu sudah berhijrah ke sini. Dari tadi asal di sini, dia sudah berhijrah di sini dan bentuk dia masih sama. Dia balik asal, bentuk asal dia. Jadi itu dipanggil satu peringkat. Okey. Jadi daripada asal, cikgu ulang balik, letak kosong balik Okey. Bila dia diputarkan sampai dia balik kepada bentuk asal dia, kamu tengok C C, okey, akan bergerak ke dekat sinilah, ke tempat B1 tu. Itu dipanggil satu peringkat. Jadi berapa peringkat yang ada sehingga habis, sehingga titik C tu balik tempat asal dia. Jadi ini satu peringkat. Kalau cikgu ulang lagi, putarkan lagi ikut arah jam, sambung lagi. Tengok titik C tu bergerak, okey, C tu dia akan berhijrah ke sini pula kan. Jadi ini bila dia berhijrah di tempat baru, dia sekarang mengalami dua peringkat simetri putaran, dan untuk dia kembali ke tempat asal, dia akan kembali ke tempat asal dengan peringkat simetri putaran sebanyak 3 kali. Jadi itulah yang dipanggil sebagai peringkat simetri putaran. Berapa kali diputarkan, okey, setiap sudut ataupun setiap kali putaran itu, setiap peringkat itu bentuknya sama macam asal. Okey, itulah dipanggil peringkat simetri putaran. Jadi dalam kes kita, tengok titik C saja. Okey, ini satu kali peringkat. Okey, bentuknya asal, dia jadi bentuk asal. Okey, peringkat kedua, dia kembali bentuk asal. Dan peringkat ketiga, dia balik asal. Jadi ada 3 peringkat, maksudnya ada 3 keadaan di mana bentuknya kekal sama apabila diputarkan pada sudut tertentu lah. Okey. Bila cikgu cakap sudut tertentu tu, sudut yang kurang daripada 360 lah. Okey. Okey, dalam buku teks dia ada satu lagi QR code yang kamu kena scan, aktiviti pada muka surat 235. Okey, kamu boleh tengok di sana muka surat 235. Ini akan keluarlah lepas kamu scan tu, dia ada aktiviti di bawah ni. Okey. Benda ni benda yang samalah. Jadi sekarang ni dalam aktiviti ni kamu kena kenal pasti bilangan peringkat simetri putaran. Ada 2 objek lah. Okey, contoh yang pertama, objek ni segi 4 sama ataupun segi 4 sama sisi. Yang ni segi 3 sama sisi. Okey, kita nak kenal segi 4 dulu. Jadi senang sahaja, kita hanya putarkan dia sahaja dan kita kira berapa peringkat yang ada. Yang penting setiap putaran itu dia kembali kepada bentuk asal dia. Okey, cikgu ambil contoh yang pertama ni, segi 4 contohnya. Kalau kita putarkan dia, kita tengok yang ini merujuk kepada inilah. Okey, cikgu putarkan ini lawan arah jam Okey, lawan arah jam. Kamu tengok titik asal, contohnya titik D Okey, titik D ni lepas kamu putarkan sesuatu sudut, titik D tu, ini D asal di situ. Sekarang D ni bergerak ni, dia akan sampai ke A. Okey, dia akan sampai ke A. Maka bentuk asalnya kah? Kalau bentuknya asal jadi macam asal, maka dia kira satu peringkat. Okey, kita cuba putarkan, sambung lagi putaran dia. Ni titik D yang tadi asalnya di situ, sekarang di A. Okey, sekarang kita mahu bergerak dari A. Okey, kita gerak A, kita cuba lagi, adakah dia kembali bentuk asal dia? Maka dia kembali pada bentuk asal dia apabila titik D itu sampai di tempat B. Maka ini peringkat kedua. Jadi peringkat pertama tadi di sini ke sini, peringkat kedua tadi daripada sini ke sini, dan cikgu teruskan lagi, satu lagi. Okey, tengok titik D ni asalnya D, dia akan pergi ke mana lagi? Dia akan pergi ke C. Okey, dia akan pergi ke C. Okey, pun bentuknya masih sama dengan asal. Jadi peringkat ketiga sudah. Okey, dan kita try lagi. Sampailah dia bertemu balik tempat asal dia D tu. Jadi kita teruskan lagi. D ni di sini tadi ni. Okey, dia kembali kepada tempat asal dia, ada 4 peringkat. Okey. Jadi cikgu ulang balik secara kasarnya. Okey, ni titik D ni. Okey, 1 2 3 4. Ada 4 peringkat simetri putaran. Okey, sama juga dengan segitiga yang di sini.
Okey, kita ambil titik G kita fokus dengan titik G. Kalau kita cuba putarkan mengikut arah jam, ini merujuk pada arah jam lah. Tak kisah kamu putar ikut arah jam ke lawan arah jam ke, tapi dalam ni dia buat mengikut arah jam lah kalau untuk segitiga ni. Okey. Jadi kita cuba putarkan titik G tu, bila dia putarkan dia akan sampai di tempat E. Dan dia kembali bentuk asal dia kan. Bentuk asal. Jadi ini satu. Kita ulang lagi. Ulang lagi titik G tu kita fokus. Okay, titik G akan bergerak ke titik F pula. Dan bentuknya kembali pada bentuk asal. Ini peringkat kedua. Dan satu lagi dia kembali kepada titik G yang asal dia. Maka bentuknya pun kembali bentuk asal. Dia ada 3 peringkat simetri putaran untuk segitiga. Yang tadi segi 4 itu ada 4 peringkat simetri putaran. Yang segitiga ada 3 peringkat simetri putaran. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan. Jom cuba 11.6 di muka surat 236. Okey, kita try dulu buat supaya kita dapat faham. Okey, sekemas-kemasnya lah tentang konsep simetri putaran dan peringkat simetri putaran. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah mempunyai simetri putaran? Okey, A bentuknya kalau kamu tengok bintang ini. Dia sekata kan. Jadi kalau kamu try buat untuk soalan A, kalau cikgu boleh tunjuk di sini. Okey, kita tengok soalan A. Ini adalah soalan A. Okey, adakah dia mempunyai simetri putaran? Okey, kita cuba putarkan dia. Adakah dia pada suatu sudut tertentu yang kurang daripada 360? Adakah dia apabila diputarkan dia kembali kepada bentuk asal dia? Jadi kita cek. Cikgu buat dua bintang yang sama. Satu ni merujuk kepada tapak asal dia. Yang ini yang cikgu akan putarkan lah. Sebenarnya satu objek saja ni supaya kamu nampak Cuba kamu tengok. Okey, ini adalah kamu tengok pada ini ini sebagai tanda dia ni. Bila cikgu putarkan dia pada suatu sudut tertentu, adakah dia boleh kembali kepada bentuk asal dia tu? Kan dia jadi bentuk asal dia kan. Jadi maknanya dia ada simetri putaran. Bintang itu ada simetri putaran. Soalan pertama dia tanya sama ada ataupun tidak, itu sahaja. Jadi tak payah kira lah berapa kali. Kalau kamu kira ada berapa ni, kamu tengok titik atas tu, kalau kamu kira ada 5 lah. Tapi itu untuk soalan kedua nantilah. Okey, untuk soalan pertama dia tanya sama ada mempunyai simetri putaran ataupun tidak mempunyai simetri putaran, itu sahaja. Okey, soalan nombor 1A selesai. Maksudnya ada simetri putaran. Okey, jawapan dia. Yang ke B, adakah ini mempunyai simetri putaran? Okey, kita tengok bentuk yang ke 1B. Okey, kalau 1B, ini asal dia lah, tapak dia tu. Kalau cikgu putarkan, kalau saya buat asing tu nampak sikit kot. Kalau cikgu putarkan dia punya muka dia, di mana-mana sudut yang kurang daripada 360, kalau cikgu putarkan macam ni, adakah dia sama dengan bentuk asal? Tadi mulutnya di bawah, sekarang mulutnya begini. Jadi dia tak boleh. Kalau kamu cuba putarkan juga beberapa banyak sekalipun, dia takkan kembali kepada bentuk asal dia dalam apa jua sudut sekalipun. Okey. Jadi bila keadaan macam ni, maksudnya dia tidak ada simetri putaran. Jadi jawapan untuk 1B tidak ada simetri putaran. Okey. Yang ke C, bentuk macam kilat tu. Okey, yang ini warna pink dia punya asal dia. Yang warna hijau ni cikgu cuba buat, cikgu putarkan lah. Ni cikgu kasih bertindih lah. Okey. Bila kita putarkan, adakah pada satu sudut dia kembali kepada bentuk asal dia? Tak ada kan? Tak ada. Cuba kamu putarkan lagi. Tak ada. Setiap sudut putaran itu dia takkan ada bentuk asal dia. Kalau kamu buat macam ni pun dia bukan bentuk asal dia. Tengok dia tak matching kan? Okey, dia tak ada. Jadi maksudnya dalam sudut-sudut mana, maknanya dia tak ada simetri putaran. Dia tak ada simetri putaran. Jadi jawapan untuk 1C pun tak ada, tidak mempunyai simetri putaran. Okey. Dan yang last sekali soalan D pun kamu try Okey, cikgu asingkan. Cikgu asingkan ni, bila kita putarkan dia, ini bentuk asal dia Okey, bila kita putarkan dia, kalau cikgu bertindih macam tu tak berapa nampak, cikgu asing tepi lah. Macam ni kan. Bila cikgu putarkan dia, adakah dia boleh sama macam bentuk asal dia dalam apa-apa sudut? Takkan. Dia takkan ada kan bentuk yang sama. Kalau cikgu putarkan macam ni, dia tak sama dengan asal dia. Asal dia mesti macam ni. Jadi putarkan lagi, tak boleh. Dia tak ada benda yang dia tak akan kembali kepada bentuk yang sama jika kita putarkan dia. Jadi maksudnya untuk D pun tidak ada simetri putaran. Jadi jawapan untuk D pun tidak ada simetri putaran. Okey, soalan kedua, tentukan peringkat simetri putaran. Ini berapa peringkat yang ada? Kita sudah bincang tadi kan. Okey, kita akan tengok soalan 2A dulu. Okey, kita tengok jawapan bagi 2A. Okey, 2A yang ni Okey, kamu tengok. Ini tapak asal dia lah. Okey, berapa peringkat simetri putaran? Kita nak tahu berapa peringkat simetri putaran. Soalan tanya peringkat
berapa peringkat peringkat simetri putaran. Cuba kita putarkan dia. Adakah peringkat dia yang mana bila kita putarkan dia kembali kepada bentuk asal dia? Macam tak ada kan? Macam tak ada, tapi sebenarnya ada. Sekali bila kita putarkan 360, dia kembali kepada bentuk asal dia kan, ada sekali. Okey, saya buat lagi. Maksudnya bila kita putarkan dia, memanglah tak ada di sudut-sudut yang lain tu, tapi bila kita putarkan dia tu, dia kembali kepada bentuk asal dia bila sekali putaran. Lengkap. Jadi maksudnya dia ada satu peringkat. Dia ada satu peringkat simetri putaran. Satu peringkat simetri putaran untuk soalan ini. Tapi kalau dia tanya, adakah dia mempunyai simetri putaran? Jawapannya dia tidak ada simetri putaran. Okey? Tapi peringkat simetri putaran ada, iaitu 1. Bila diputarkan 360 balik tempat asal dia, asal sekali lah. Okey, ada satu peringkat sahajalah. Okey. Okey, untuk soalan 2B. Okey, sebelah ni yang tadi ni cikgu tarik ke sana balik. Okey, ini 2B. Okey, 2B. Okey, bila kita putarkan dia, okey, adakah dia akan kembali kepada bentuk asalnya pada sudut yang tertentu? Okey, kita putarkan dia. Bak sekali. Tengok tengok di mana kamu fokus pada di mana pilihan titik asal kamu. Cikgu ulang balik. Ni. Okey, titik fokus kamu fokus pada sini Kita tengok ini tempat dia ni, asal dia ni. Bila saya putarkan, okey, pada sudut berapa ni? Macam separuh kan? Bila saya putarkan dia 180 darjah, asalnya di sini. Tapi sekarang sudah diputarkan di sini, maknanya maksud dia separuh bulatan lah. Separuh bulatan kan 180 darjah. Okey, ini maknanya ada satu peringkat. Satu peringkat simetri putaran. Jadi kita cuba lagi, sambung lagi putaran dia. Okey, belum peringkat seterusnya, belum lagi. Kita putarkan lagi sekali. Dia akan kembali bentuk asal dia. Jadi maksudnya di sini dia ada 2 peringkat simetri putaran. Okey, bila cikgu ulang balik. 1, 2. Kamu putarkan dia tu daripada asal, dia mesti balik pada tempat asal dia. Dan bila kamu putarkan dia tu, kamu pastikan bentuknya itu pada sudut tertentu adakah wujud bentuk yang sama. Kalau bentuk yang sama wujud, maka peringkat itu dipanggil satu peringkat. Jadi macam sekarang ni, bila cikgu putarkan di sini, ini satu peringkat. Peringkat kedua, macam ni. Okey, bentuknya asal. Bentuknya masih lagi bentuk asalnya selepas 2 peringkat simetri putaran. Jadi jawapan dia itu adalah 2 peringkat simetri putaran. Okey, jadi untuk soalan C dengan soalan D, kamu boleh try sendiri. Okey, untuk dapat jawapan dia lah. Okey. Okey, jadi jawapan untuk 2A ni, kalau kamu cek di buku teks kamu, dia tulis tiada. Jawapannya ini ada satu peringkat. Ini betul lah, ini ada 2 peringkat. Tapi ini dalam skema buku teks di belakang tu, ini sepatutnya satu peringkat, bukan tiada peringkat. Dia ada tapi satu saja peringkat dia. Okey. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Iaitu yang tadi, yang pertama, kamu kenal apa itu simetri putaran. Okey. Yang kedua, kamu tahu macam mana kita nak menentukan peringkat simetri putaran. Berapa peringkat yang ada pada objek yang mempunyai simetri putaran. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.